kasih Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya mulakan perbahasan menyokong usul menjunjung kasih titah tuanku dengan serangkap pantun. Kuning emas warna istana, tersergam indah dipandang mata. Menjunjung kasih titah diraja, memayungi rakyat setiap masa. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas peluang untuk saya menyampaikan ucapan sulung di Dewan Yang Mulia ini bersama ramai rakan-rakan yang baru, termasuk sahabat saya daripada Bangi sebentar tadi. Dalam kesempatan ini pastinya saya ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada pengundi Parlimen P025 Bacok, khususnya pengundi-pengundi muda dan juga anak perantau. Anak-anak perantau yang sanggup meredah kesakan jalan berjam-jam di atas jalan untuk pangkah satu undi saja dan balik memastikan kemenangan di Kelantan itu yang telah menunaikan tanggungjawab pada PRU15 yang lalu, dan saya berterima kasih di atas kepercayaan yang diberikan untuk berkhidmat dan membawa suara Bacok di Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang Pertua, Bacok turut menzahirkan junjung kasih kepada tuanku di atas keprihatinan yang dizahirkan oleh baginda terhadap golongan miskin, di samping golongan petani, penternak dan nelayan, supaya kerajaan terus mengambil langkah untuk meringankan beban kos pengeluaran makanan. Apatah lagi golongan ini sangat ramai di Bacok sebagai sebuah daerah pesisir pantai yang ramai golongan petani dan nelayan. Justru kami di Bacok, di Kelantan ini khususnya amatlah mengharapkan penerusan program bantuan oleh pihak kerajaan tanpa menganaktirikan mana-mana pihak dalam bentuk allowance sara hidup, subsidi baja termasuk pada tanaman kontan dan bahan makanan, termasuk sokongan pemasaran dan bimbingan usahawan. Datuk Yang di-Pertua, banyak yang telah diperkatakan tentang pemulihan ekonomi, pemulihan negara secara atas. Banyak kita di Dewan Yang Mulia ini mengutarakan pelbagai pandangan dan cadangan, dan saya mau menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat untuk kita reverse dengan izin proses ini untuk kita merenung ke bawah, mencerap daripada bawah ke atas. Kita belajar daripada golongan petani, nelayan dan peternak, bagaimana mereka memerah keringat mereka dan bagaimana kita boleh belajar daripada mereka untuk kita pulihkan negara yang kita kasihi ini. Tuan Yang Pertua, pada hemat saya, jika kita perhatikan bagaimana golongan nelayan, petani dan penternak membanting tulang 4 kerat, kita akan peroleh banyak pelajaran untuk kita pulihkan ekonomi dan juga politik maupun sosial negara kita. Yang pertamanya, kalau kita lihat bagaimana nelayan tidak akan turun ke laut seorang diri, Datuk Yang di-Pertua. Tidak ada penanam padi yang jaga petaknya tanpa berpakat dengan petak-petak di sebelahnya. Maka di sini pentingnya pada kita untuk pemulihan negara ini perlunya kepada satu muafakat ekonomi dan muafakat politik, satu kerja berpasukan yang saling menyokong dan saling melindung dan tidak menyisihkan, apatah lagi memulau sesama sendiri. Inilah satu pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil, dan dalam konteks yang lebih besar, inilah prinsip federalisme yang perlu dijunjung oleh kita semua. Kerjasama ekonomi ini melibatkan di antara pihak kerajaan dan juga pihak swasta. Pihak kerajaan dan swasta perlu seiring. Saya, pihak rakyat khususnya golongan B40 dan M40, orang-orang golongan pekerja di bandar khususnya, menyambut baik inisiatif yang dibuat oleh pihak Kementerian Perdagangan dan Negeri dan Kos Sara Hidup dengan menu rahmahnya. Tetapi timbul kegusaran di pihak peniaga bagaimana perkara ini boleh dipastikan kelestariannya dan memberikan keuntungan yang sama rata, win-win situation dengan izin kepada pihak swasta. Yang lebih penting ialah kerjasama di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Kita di Kelantan, kalau kita baca laporan yang terbaru oleh World Bank, kategorikan beberapa buah negeri sebagai negeri-negeri yang terkebelakang, yang ditinggalkan, lag behind dengan izin. Antaranya Kelantan, Sabah, Sarawak, Terengganu, Perlis dan juga Kedah. Jadi hubungan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini amatlah perlu dijalin dengan baik dan tidak ada sebarang unsur untuk menyisihkan mana-mana kerajaan negeri yang tidak sehaluan dengan kerajaan persekutuan. Bagi saya, kita dalam dewan ini kita mengungkapkan kerajaan perpaduan, kerajaan madani. Jadi ujian yang pertama kepada kerajaan perpaduan dan kerajaan madani ini ialah untuk memastikan prinsip ini ditunaikan dan bagaimana hak
yang perlu diberikan kepada Kelantan. Kelantan sebagai sebuah negeri yang turut mempunyai sumber hidrokarbon, sumber minyak dan gas, tapi sehingga ke hari ini tidak dilunaskan secara telus pembayaran royalti petroleum 5% yang termaktub dalam perjanjian dan juga termaktub dalam Akta Pembangunan Petroleum PDA 1974. Dan inilah bagi saya satu ujian yang pertama kepada kerajaan untuk memastikan perkara ini dapat dilunaskan, dan dengan penuh takzim inilah legasi perjuangan yang ditinggalkan oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz untuk kita terus tunaikan dan laksanakan pada pemerintahan kali ini. Seterusnya, Tuan Yang Pertua, Kelantan turut perlukan banyak prasarana dan infrastruktur yang pastinya telah pun dimulakan pada pemerintah yang terdahulu, dan kita mengharapkan perkara seperti pembinaan lebuh raya yang mana anak perantau ini balik kampung puluhan jam. Kalau orang biasa balik kampung 2, 3, 4 jam, kami belah-belah jam, itu perkara yang biasa. Projek tebatan banjir di Rantau Panjang di Pasir Mas di Tumpat, benteng ombak di kawasan pesisir pantai dan pelaburan berimpak tinggi. Perkara-perkara ini perlu disegerakan kerana sudah lama yang tertangguh. Yang keduanya, Tuan Datuk Yang Dipertua, perancangan yang teliti. Kita lihat bagaimana golongan petani, golongan nelayan ini, mereka menyimpan hasil mereka ini kerana tahu ada 2-3 bulan yang mereka tidak dapat menyimpan ataupun memungut hasil. Maka di sinilah pelajaran kepada kita di peringkat yang lebih tinggi, perlunya ada perancangan keuangan yang teliti, perlunya ada disiplin fiskal, dan kita perlu mengelak amalan berterusan kita ini berbelanja melebihi pendapatan. Sejak tahun 1998, kita berhutang kerana kita mahu berbelanja melebihi pendapatan, dan ini perlu kepada kita berhemah dalam berbelanja. Untuk rekod, Bacok berkongsi kebimbangan Putrajaya dan juga Paguh tentang wujudnya amalan nepotisme, kronisme dan pencanggahan kepentingan apabila Perdana Menteri memegang jawatan Menteri Kewangan. Untuk rekod, sebenarnya format jawatan ini bermula sejak 1998. Dan sejak itulah negara kita ini mengalami defisit fiskal setiap tahun bertahun-tahun. Dan kemuncaknya yang dilaungkan oleh pihak sana dengan pelbagai ungkapan, timbul skandal YNDB juga atas pemusatan kuasa yang sangat besar kepada seorang individu. Kalau kita dapat lihat dari segi peruntukan bajet, peruntukan kewangan pun amat tinggi diberikan kepada seorang apabila seorang itu memegang jawatan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Tuan Speaker, di Bacok saya tak jumpa pengerusi dan Bendahari Persatuan Nelayan baik, PIBG baik, Masjid Surau baik adalah orang yang sama. Dan tidak ada syarikat yang CEO dan juga CFO-nya orang yang sama. Tetapi kita hairan di Putrajaya kali ini, tambunlah CEO, tambunlah CFO, tambunlah pengerusi, tambunlah bendahari. Jadi ini bagi saya satu perkara yang amat berlanggar dengan laungan reformasi dan satu contoh yang tidak baik kepada tata kelola di peringkat yang lebih rendah. Seterusnya, Bacok menarik perhatian tentang perlunya kita meningkatkan produktiviti golongan belia dan golongan pekerja. Ini kita dapat lihat bagaimana golongan petani dan golongan nelayan. Mereka ini kalau kita sebut golongan yang malas, tidak benar ungkapan tersebut. Kerana mereka ini turun rumah atau kadang-kadang sebelum subuh lagi untuk membanting tulang 4 kerat. Jadi kita di peringkat pihak kerajaan khususnya perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktiviti dan inovasi dalam negara khususnya kepada golongan belia dan juga pekerja. Kerajaan melalui KBS, Timbalan Menteri ada sini, perlu fokus kepada aspek latihan. Pada aspek latihan, kemahiran termasuklah TVET. Dan kami ahli-ahli Parlimen muda di belah sini sedia untuk duduk semeja dengan pihak KBS untuk kita sama-sama merangka formula dan juga merangka program untuk kita meningkatkan tahap kualiti dan jati diri golongan belia sebagaimana yang disebut oleh Kepala Batas dan juga Pasir Mas sebelum ini. Yang seterusnya, saya ringkaskan saja persaingan yang sihat. Ini sangat penting kerana kita dapat lihat bagaimana peranan orang tengah yang memanipulasi pasaran. Jadi golongan petani nelayan ini, mereka akan terhimpit apabila golongan ini berperanan sangat besar untuk memanipulasi pasaran. Jadi inilah antara pelajaran kita boleh ambil bahawa kita di peringkat yang lebih tinggi ini perlu ada komitmen untuk memecahkan segala bentuk manipulasi, monopoli, kartel
dan kota yang tidak telus, yang menjejaskan keseimbangan penawaran dan juga permintaan dalam pasaran. Yang terakhirnya, apa yang kita boleh belajar daripada golongan ini ialah ketentuan ilahi, divine intervention dengan izin. Elemen keberkatan ekonomi dan juga negara. Kita dapat lihat bagaimana golongan nelayan, petani dan peternak ini hidup serba sederhana. Kami di Kelantan pun begitulah kehidupannya. Dan kerajaan negeri Kelantan pun begitulah kehidupannya. Kita boleh merancang dan melaksanakan segala langkah untuk memulihkan ekonomi, politik dan juga sosial negara, namun perlu ada kebergantungan dan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab kata tuanku, kita merancang, Allah sebaik-baik perancang. Datuk Yang di-Pertua, satu lagi aspek yang saya nak tarik perhatian ahli-ahli yang berhormat ialah tentang kemiskinan kita hadapi pasca pandemik. Realiti kemiskinan pada hari ini, walaupun setiap kali kerajaan mengumumkan angka rasmi kemiskinan sama ada di peringkat nasional maupun di peringkat negeri daerah, statistik tersebut perlulah dicerakinkan. Persoalan terpenting, adakah angka kemiskinan yang dilaporkan menggambarkan realiti sebenar golongan termiskin di bandar dan juga luar bandar. Justru langkah kerajaan untuk menyemak takrifan dan ukuran kemiskinan adalah langkah awal yang perlu ditambah baik supaya langkah mencegah menangani kemiskinan ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan inklusif di seluruh negara. Penumpuan perlu diberikan kepada golongan terkebelakang, melibatkan kemiskinan bandar, kemiskinan luar bandar, di samping golongan rentan yang diistilahkan sebagai kemiskinan situasi, yang mereka ini asalnya tidak miskin. Asalnya ada kerja, ada kereta, ada keluarga, tapi mereka jatuh miskin dalam sekelip mata akibat keadaan yang di luar jangka. Diberhentikan kerja, hilang upaya, kemalangan dan seumpamanya ini, maka perkara ini perlulah diberikan perhatian dengan satu mekanisme untuk kita menampan golongan yang tiba-tiba miskin ini. Terlebih penting adalah keberkesanan program menangani kemiskinan dalam jangka pendek, sederhana dan juga panjang melalui bantuan kebajikan, keuangan, kemahiran dan sistem sokongan yang menyeluruh, melibatkan sinergi agensi kerajaan, swasta, baitul mal, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi masyarakat, khususnya dalam menepani suasana pasca pandemik yang makin mencabar. Buat akhirnya, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon perhatian pihak kerajaan untuk melihat aspek-aspek pembangunan sosioekonomi dan kebajikan warga Bacok di samping rakyat Kelantan khususnya, di samping program pembasmian kemiskinan tegar melalui pendekatan multidimensi di bawah tanggungjawab kelolaan Kementerian Ekonomi, penambahbaikan prasarana pelancongan di pantai-pantai macam di Bacok ini banyaklah pantai-pantai yang perlu penambahan prasarana pelancongan di bawah tanggungjawab Kementerian KPKT dan juga Kementerian Pelancongan. Untuk golongan petani dan nelayan, fasiliti jeti perikanan di Pantai Kemasin, di Pulau Belongan dan Pantai Baru juga perlulah diberikan perhatian di samping kajian untuk mengatasi kesesakan lalu lintas yang diharungi oleh anak-anak perantau dan juga anak-anak yang bekerja di luar ini untuk balik ke kampung halaman, perlulah diberikan perhatian oleh pihak Kementerian Kerja Raya. Sekian saya kira daripada Bacok, daerah yang kaya dengan kemiskinan namun tidak miskin dengan budi dan kebaikan. Dari Jelawat ke Pantai Irama, singgah sebentar membeli suasa. Kebajikan rakyat perlu dipelihara, ekonomi rakyat perlu diperkasa. Bacok menyokong. Terima kasih. Terima kasih, Bacok.